Malaysia bincang kerjasama bangunkan vaksin bersama UK. Penamaan calon PRU Dun Melaka lancar. Assalamualaikum dan selamat petang. Ini berita wilayah edisi Isnin 8 November 2021. Baik saudara, berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Melaka, Sarawak, Sabah dan Terengganu. Fokus hari ini, rakyat memanfaatkan peralihan fasa PPN dan fenomena air pasang besar terus dipantau. Setia bersama kami dalam berita wilayah. Malaysia dan United Kingdom sedang membincangkan kerjasama dalam pembangunan vaksin dan rekod kesihatan elektronik. Jelas Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, Malaysia mengalu-alukan kerjasama itu susulan kejayaan United Kingdom membangunkan vaksin AstraZeneca. Dan ini adalah satu bidang yang saya rasa penting untuk kita bekerjasama. Kerjasama dalam bidang rekod kesihatan elektronik, di mana pengalaman United Kingdom melalui NHS sangat-sangat ke depan dalam mereka melaksanakan electronic medical records yang perlu kita melaksanakan juga di Malaysia. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menandatangani beberapa memorandum persefahaman bersama dengan Kerajaan United Kingdom berkaitan sektor kesihatan di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kerajaan menggunakan parameter atau indikator bagi mengukur kesiadaan Malaysia beralih ke fasa endemik. Ia meliputi situasi COVID-19 dan kapasiti untuk tindak balas. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menyatakan keputusan ujian RT-PCR diperoleh dalam tempoh 48 jam dan liputan vaksinasi COVID-19 antara indikator dan pemantauan yang akan dilakukan. Apabila negara berada pada fasa endemik kelak, jumlah kes harian akan tetap berlaku dan berkemungkinan boleh meningkat. Oleh yang demikian, proses peralihan yang berlangsung ketika ini amat penting bagi persediaan bagi memastikan bilangan kes yang memerlukan kemasukan ke hospital dan kematian disebab COVID-19 terkawal. Tambahnya, kerajaan akan terus mengekang penularan pandemik dan memastikan pencapaian liputan vaksinasi yang sewajarnya sehingga Malaysia benar-benar bersedia memasuki fasa endemik. Seterusnya, kita ke negeri di bawah payu meninjau reaksi pemimpin dan rakyat mengenai pelan pemulihan negara PPN fasa 4 yang telah bermula hari ini di Sabah. Bersama Enisia Dolus di Kota Kinabalu dengan laporannya. Baik, Nurul, kita mulakan dengan fakta yang perlu diberi perhatian. Kira-kira 17.4% penghidap kanser mulut di Malaysia adalah dari negeri Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata angka itu diperolehi hasil saringan kanser mulut pada tahun 2020 menerusi program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut Datuk Haji G, walaupun peratusan itu dilihat kecil, namun ia tidak boleh dipandang remeh oleh rakyat. Jelasnya, menerusi satu kenyataan di Ibu Negeri, daripada 42,771 pesakit yang disaring pada tahun 2020 di Sabah, 5,420 orang mempunyai tabiat berisiko tinggi kanser mulut, iaitu berpunca pengambilan tembakau, sirih dan alkohol berlebihan. Justru katanya, amat penting untuk membuat pemeriksaan awal di klinik
pergigian jika didapati ada tanda atau gejala. Kerajaan negeri turut berharap lebih banyak kempen diadakan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat di negeri ini. Menyentuh Minggu Kesedaran Kanser Mulut 2021, Datuk Haji Ji berkata kempen itu bukan sahaja dilaksanakan di semua klinik pergigian kerajaan di seluruh negeri, malah turut membabitkan penyertaan klinik pergigian swasta dan universiti. Peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara hari ini nyata memberi impak positif kepada rakyat. Masing-masing menzahirkan rasa syukur atas usaha kerajaan persekutuan maupun negeri dalam membendung penularan wabak COVID-19 sejak tahun lalu. Tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati masyarakat menyokong peralihan tersebut, namun pematuhan prosedur operasi standard tidak diabaikan. Saya gembiralah, happy dengan perubahan fasa kita ni kerana susah kita mau bersukan kan kalau belum masuk fasa 3 dan 4. Dan nasihat saya kepada semua penggemar sukan, walaupun fasa 4 ni telah dibuka, SOP tetap kena patuhilah. Sebab anything happen kita tidak tahu kan apa yang akan jadi di masa hadapan. Apa-apa pun kita sentiasa dalam berjaga-jagalah. Penjarakan sosial, kurangkan bergaul dengan sekel yang besar. Terima kasih juga dengan kerajaan negeri Sabah. Ada kelonggaran sedikit untuk berurusan. Jadi itulah yang saya lakukan selama ini, sebab bila kita berurusan, maksud saya ini fasa 4 kita dapat semua berurusan lah. SOP-nya pasti kita ikut, seperti mesti kita ketatkan kita punya SOP seperti perlu dipakai sama pergerakan di mana-mana pun kita berada. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam satu kenyataan media baru-baru ini memaklumkan peralihan tersebut berdasarkan nilai ambang yang telah dipenuhi. Sementara itu, rakyat diingatkan agar jangan leka terus patuh prosedur operasi standard SOP. Meskipun Sabah pada hari ini telah memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN dengan lebih banyak sektor bakal dibuka, kelonggaran tersebut bukanlah alasan untuk melanggar SOP yang telah ditetapkan. Ketika membuat gesaan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharram berkata, peningkatan jumlah kes COVID-19 di beberapa negara lain selepas aktiviti ekonomi dibenarkan semula beroperasi seharusnya menjadi pengajaran. Ruslan berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau program outreach vaksinasi dos 3 booster di Kampung Swasta Beaufort. Beliau turut berpuas hati dengan sambutan menggalakkan terhadap dos penggalak vaksin, khususnya di Dun Lumadan. Pada sasaran awal kita hanya 30 orang. Tetapi apabila kita maklumkan melalui JPKK daripada unit UPPM, ramai yang datang berminat untuk mengambil booster ni tanpa dipaksa. Dan ini menunjukkan kesedaran daripada rakyat itu sendiri. Lebih 150 orang telah mendaftar dan divaksin dos penggalak secara sukarela. Sandakan mencatatkan 58.18% atau 230,182 individu yang telah melengkapkan 2 dos vaksin. Pada masa sama, Sandakan turut mencatatkan 60.87% atau 241,402 individu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan, Dr. Johari Awang Besar berkata, bagi penerima suntikan penggalak, Sandakan mencatatkan 3,658 penerima sejak ia mula diberikan bermula 20 Oktober lepas. Sehingga hari ini kita peratusan dewasa 18 tahun ke atas kita 60%, dan untuk yang dos 2 sebanyak 58.3%. Mengikut kepada denominator kita 363,100 orang yang asal yang kita gunakan. Manakala untuk remaja dos 1 66.6% dan dos 2 adalah 57.5% menggunakan denominator 53,500 orang. Booster kami ikut sampai hari ini 3,658 orang lah. Ini termasuk juga booster yang diberikan di peringkat hospital. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menutup PPV Dewan Masyarakat di Sandakan.
Sementara itu, bercakap mengenai projek penilaian pantas dan operasi vaksinasi RAVO, beliau memberitahu pasukannya telah bergerak ke 143 lokaliti sekaligus memberi suntikan vaksin kepada 2,741 individu. Katanya RAVO yang mula dilaksana sejak 6 Oktober akan diteruskan sehingga hujung bulan ini. Pasukan petugas pejabat kesihatan kawasan Sandakan juga akan terus melakukan pemantauan mengenai pematuhan SOP oleh orang awam walaupun Sandakan terus mencatatkan penurunan kes positif COVID-19. Seramai 27 tambahan anggota baharu Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Lumadan. Tambahan JPKK itu perlu bagi keberkesanan pentadbiran di peringkat akar umpi. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Datuk Mat Bali Musah berkata, pada dasarnya pelantikan anggota JPKK di seluruh Sabah telah selesai dilaksanakan. Mengenai program outreach vaksinasi dos 3 booster di Dun Lumadan, beliau menyambut baik kerjasama yang diberikan oleh KKM bagi menjayakan program murni itu. Ini adalah suatu usaha murni yang dilakukan dalam kerajaan kita, gabungan Rakyat Sabah untuk sama-sama menyemarakkan apa juga program yang dibuat oleh kerajaan dan juga yang perlu diwar-warkan sebagai sebagai sokongan. Beliau berharap rakyat memberi sokongan sepenuhnya terhadap program itu yang boleh membantu mengekang penularan COVID-19 di negeri ini. Baik, sekian laporan dari Sabah. Terus patuh SOP kita jika kita ingat COVID itu benar. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berikutnya, kita ikuti perkembangan semasa cuaca bersama Pegawai Meteorologi Muhammad Nafizi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri sekitar Semenanjung pada petang ini. Terutamanya di sekitar kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang dijangka akan reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam daripada sekarang. Namun begitu, terdapat juga hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan-kawasan di utara Semenanjung yang dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut yang boleh mendatangkan banjir kilat, angin kencang dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat dan ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak ini. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri berkenaan, khususnya di sekitar bahagian barat Sabah dan juga di kawasan-kawasan pedalaman negeri Sarawak, turut dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Selain itu, jabatan kami turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan dan juga perkapalan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
calon pilihan raya umum Dun Melaka hari ini menjadi tumpuan. Perincian lanjut mengenainya bersama rakan penyampai Nur Amalina Abdul Halim di Melaka. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 112 calon disahkan layak bertanding pada PRU Dun Melaka dan angka itu meningkat berbanding 85 calon yang bertanding pada PRU sebelum ini. Daripada 112 kertas penamaan calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing menghantar 28 calon, manakala Parti Pribumi Perkasa Malaysia Putra menghantar 5 calon, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman 1 calon dan 22 penyertaan dari calon bebas. Secara keseluruhan, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. Pertama, 3 penjuru sebanyak 11. Kedua, 4 penjuru sebanyak 9. Ketiga, 5 penjuru sebanyak 5. Dan yang terakhir, 6 penjuru sebanyak 3. Dari segi umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding adalah seperti berikut. Calon tertua di Dun N 15 Pengkalan Batu, 68 tahun. Daripada Barisan Nasional. Nombor 2, calon termuda N28 Sungai Rambai, 21 tahun daripada PH. Berikut senarai lengkap calon yang bertanding di kesemua 28 Dun. Proses penamaan calon pilihan raya umum PRU Dun Melaka pagi tadi berlangsung dalam suasana norma baharu. Tiada perarakan penyokong-penyokong yang mengiringi calon pada proses penamaan calon. Di Dewan Besar Kolej Komuniti Selandar yang merupakan pusat penamaan calon bagi Dun Asahan menyaksikan pertembungan 6 penjuru, masing-masing 3 calon bebas Muhammad Nur Saleh, Azmar Abdul Hamid, Elaya Syaim, Muhammad Akhir Ayub, sementara calon BN Fairul Nizam Roslan, calon PN B Danish dan calon PH Datuk Seri Idris Harud. Pertembungan 5 penjuru disaksikan di Dun Rembia, masing-masing calon BN Datuk Muhammad Jalani Khamis, calon PN Zamzuri Arifin, calon PH Zamri Pakiri, calon bebas K Murali Sabarudin Kudus.
Pertembungan 4 di Dun Bukit Katil antara calon BN Dato' Hasnor Sidang Hussein, calon PH Adli Zahari, calon PN Muhammad Al-Hafiz Yahya dan calon bebas Abdul Hamid Mustafa. Pertembungan 4 penjuru turut berlaku di Dun Sungai Udang dengan masing-masing calon BN Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, calon PN Dr. Muhammad Alif Yusof, calon PH Hasmorni Tambi dan calon bebas Muhammad Zahar Hashim disahkan layak bertanding. Dun Tanjung Bidara juga antara kerusi tumpuan. Saingan 3 penjuru menyaksikan pertembungan antara calon BN Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, calon PN Datuk Mas Irmiati Samsudin dan calon PH Zainal Hassan. Di Dun Lendu menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara bekas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang merupakan calon BN ditentang calon PN Abdullah Mahadi dan calon PH Muhammad Asri Ibrahim. Hari pengundian ditetapkan pada 20 November ini sementara tarikh mengundi awal pula pada 16 November. Kementerian Kesihatan KKM telah meluluskan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 bagi PRU Dun Melaka ke-15 malam. Menurut Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh, SOP khas itu akan dilaksanakan secara ketat di semua proses perjalanan pilihan raya. Sepanjang tempoh berkempen, calon atau parti hanya dibenarkan untuk membuka satu bilik gerakan utama untuk satu dun dan tiada bilik gerakan kecil dibenarkan. Aktiviti ceramah yang menghimpunkan orang ramai, ziarah calon serta walkabout juga tidak dibenarkan. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa segi akta ini kita menggunakan akta Kementerian Kesihatan 342. Jadi yang ini memang di bawah KKM lah. Dan kita juga memberi ruang lagi untuk mereka-mereka yang berkempen di mana segi pengedaran pamflet dibenarkan cuma kita tak benarkan secara bersemuka lah dan juga kita membenarkan secara van ataupun lori bergerak. SPR juga menubuhkan 28 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya PPK-PR bagi memantau semua aktiviti calon sepanjang tempoh 12 hari kempen berlangsung. Dato' Abdul Ghani memaklumkannya dalam sidang media di AICRO. Dua laporan polis diterima berhubung tindakan calon membawa lebih daripada 25 penyokong di 2 pusat penamaan calon. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razal Abu Samah memaklumkan lokasi berkenaan melibatkan Dewan Japrun Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara dan Kompleks Komuniti Desa KKD Teluk Mas di Melaka Tengah. Jadi apa yang kita dapat hari ini adalah ada juga terdapat beberapa kawasan yang membawa penyokong-penyokong mereka ke pusat-pusat penamaan calon. Namun arahan pelarasan tugas telah kita keluarkan bahawa laporan polis hendaklah dibuat kepada mereka yang membawa penyokong-penyokong ke tempat penamaan calon. Beliau terdahulu meninjau proses penamaan calon di Dewan Kompleks Japrun Tanjung Bidara. Semua calon yang bertanding perlu mematuhi segala SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Itu harapan pengundi di Melaka agar proses berkempen yang bermula hari ini berjalan lancar dan tidak menjadi punca kepada penularan COVID-19. Yang saya harapkan masa pengundian ini berjalan dengan lancar. Dan semua rakyat Melaka mengikut SOP yang ditetapkan. Kalau kes meningkat, efek juga pada peniaga-peniaga dan semua rakyat Malaysia. Kita pun sekarang alhamdulillah hampir semua dah divaksin dan walaupun kita dah divaksin masih lagi kita kena jaga penjarakan dan SOP yang ditetapkanlah. Harapan saya kepada calon-calon yang dipilih dan juga pengundi harap mematuhi SOP. Walaupun kita ni dah vaksin, jangan sangka kita tak boleh kena COVID. Jadi jarak 1 meter tu kena jaga, sanitize tangan, pakai mask.
Lepas tu kepada yang calon-calon yang dipilih tu, harapan kita orang sebagai pengundi harap dapat jalan ke amanah tu dengan baiklah. Untuk calon-calon yang tanding tu, saya harapkan bijaklah dengan bersatu hati dengan bersama rakyat, dengan ada yang adil, dengan bijaksana lah dalam menjalankan tugasnya. Untuk saya, kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau boleh fokus pada keadaan Melaka lah, sebab first of all selalu jam. Okey, nombor 2 then banjir. Then ekonomi pun saya rasa ramai pun terjejas. Kalau kata kerajaan baru yang akan datang, kalau mereka boleh fokus pada topik-topik macam ni, saya rasa lebih elok lah. Baik, bahan itu mengakhiri lintas langsung dari Studio Mini RTM Melaka. Terus bersama kami dalam berita perdana malam ini. Untuk lebih banyak laporan PRU Dun Melaka, saya Nur Amalina Abdul Halim yang sahih di RTM kembali ke Angkasa Puri. Saudara, kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi ke Nyalang. Antara tumpuan hari ini, penubuhan kursi Syekh Othman Sarawak, iaitu Ulama Ulung Negeri ini oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Vanessa teruskan dengan perinciannya. Ya Nurul, penubuhan kursi Syekh Othman Sarawak iaitu Ulama Ulung Negeri ini oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak MIS adalah antara kaedah tuntas yang digerakkan oleh Kerajaan Negeri dan MIS dalam menyokong prakarsa ke arah penguasaan ilmu pengetahuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan ia selaras dengan peranan Syekh Othman Sarawak yang mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dengan memperkasa dan memberi tumpuan terhadap ilmu terkini bagi mencipta teknologi, inovasi dan pembangunan insan dalam kerangka pembangunan semasa tamadun digital. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya sempena Majlis Penyerahan Memorandum Perjanjian MOU penubuhan kursi Syekh Othman Sarawak di antara UKM dan MIS di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching hari ini. Jelasnya lagi, Sarawak merupakan komponen terpenting dalam pembinaan negara Malaysia selain Semenanjung Tanah Melayu dan Sabah. Justru jaringan dan pengukuhan bersama sebuah pusat pengajian tinggi awam seperti UKM diharap dapat melestarikan konsep pembangunan menyeluruh serta bersepadu sekaligus merentasi konsep pembangunan idea dan perkongsian pintar. Ujarnya, kursi tersebut dicetuskan melalui resolusi Nadwah Ulama Nusantara kali ke-8 yang dianjurkan di Kuching pada 2018 lepas dan ia antara prakarsa penting kerajaan negeri bagi meneroka bidang penyelidikan baharu selain dapat memacu agenda pemerkasaan sosioekonomi masyarakat Islam. Datuk Patinggi Abang Johari yakin dengan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UKM bagi mencapai objektif yang telah digariskan dalam penubuhan kursi berkenaan. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan MOU penubuhan kursi antara UKM iaitu Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman dan yang di-Pertua MIS Datuk Misnu Taha. Dalam perkembangan berlainan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari hari ini menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Finland ke Malaysia, His Excellency Sami Leno dan Ketua Pejabat Konsulat Jepun untuk Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, Kako Shiho di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching. Kunjungan berkenaan antara lain membincangkan beberapa bentuk kerjasama dengan dua buah negara itu.
Sementara itu, Sarawak sedang giat berunding untuk membeli ubat antivirus Molnupiravir bagi rawatan COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, usaha ini adalah sebagai tambahan sumbangan yang diharapkan daripada kerajaan persekutuan. Menurut beliau, ubat antivirus tersebut kini tersedia dan Sarawak sedang berusaha untuk mendapatkannya. Tambahnya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada Oktober lepas memberitahu Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan Merck Sharp & Dohme MSD untuk membeli 150,000 pakej rawatan lengkap Molnupiravir. Kajian yang dijalankan oleh firma MSD menunjukkan ubat berkenaan mampu mengurangkan 50% kemasukan ke hospital dan ia juga berkesan terhadap varian COVID-19 yang lebih mudah berjangkit termasuk Gamma, Delta dan Mu. Ubat tersebut tidak mencegah jangkitan dan hanya bermanfaat untuk orang yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Datuk Ahmad Douglas menyatakan demikian pada majlis penyerahan cek bernilai RM500,000 daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor kepada St. Thomas Cathedral di Kuching hari ini. Dalam pada itu, beliau juga berkata kerajaan amat berterima kasih dengan peranan yang dimainkan oleh pihak gereja dan rumah ibadat lain dalam membantu memerangi penularan COVID-19. Menyentuh mengenai Unifor, Datuk Ahmad Douglas turut memaklumkan unit tersebut mempunyai 2 program baharu tahun ini termasuk peruntukan RM15 juta bagi sekolah mubaligh dan RM5 juta untuk membantu gereja, kuil dan tokong dalam kos pentadbiran serta operasinya. Selain perkongsian idea dan penglibatan bersama di antara guru serta pelajar, kaedah inovatif juga penting untuk menarik minat dan memupuk semangat pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris. Itu antara kaedah yang diguna pakai oleh Tesi Rijem yang merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Buloh, Selangau dan baru-baru ini memenangi anugerah Guru Global. Tesi Rijem antara 8 orang guru di Malaysia dan guru pertama di negeri ini yang memenangi anugerah Guru Global pada tahun ini. Di dalam kelas, saya mengamalkan sharing autonomi. Maksudnya mereka boleh memilih cara mereka nak belajar. Sekiranya mereka nak buat projek, saya akan sediakan bahan pengajaran berasaskan projek. Sekiranya mereka ingin buat persembahan, saya akan gunakan silibus tersebut ataupun bahan-bahan tersebut untuk mereka buat persembahan. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui pemberita RTM di SK Sungai Buloh, Selangau. Menurut beliau, kaedah pembelajaran yang berasaskan bahan sebenar dapat menarik minat pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris. Beliau berharap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, khususnya di luar bandar, dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa dan berharap akses internet di kawasan terbabit juga bertambah baik. Anugerah Guru Global merupakan inisiatif AKS Education Awards bagi mengiktiraf kecemerlangan guru daripada semua wilayah dan komuniti dunia yang memberi impak serta inspirasi. Jabatan Hal Ehwal Veteran JEV meminta Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM supaya mengenal pasti bekas Iban Trackers dan Sarawak Rangers. Pengarahnya Major Pahut Jol memberitahu usaha ini amat penting bagi memastikan tiada bekas tentera tercicir untuk dikurniakan pingat serta faedah yang disediakan oleh kerajaan. Bercakap pada sidang media di Kuching, Major Pahut Jol menyeru kerjasama daripada 22 buah cawangan PVATM seluruh negeri untuk membantu mengesan bekas warga ATM. Terpulang kepada cawangan itu masing-masing. Kalaulah dia tahu ahli dalam cawangan itu ada yang Iban Tracker dan Sarawak Rangers ni, dia kena majukan kepada kita untuk disokong terima pingat dan sebagainya. Sidang media sama, Pegawai Tugas Khas Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak yang juga bekas Panglima Medan Timur Lieutenant General Besara Datuk Stephen Mundau berkata, selain sukar dihubungi, masalah kelemahan sistem pangkalan data untuk menyimpan maklumat golongan veteran ATM menyebabkan mereka susah menerima pingat. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Veteran Corps Ranger Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang Abdullah memberitahu JHEV
Sarawak telah menunjukkan banyak peningkatan sekaligus menjadikan Sarawak antara negeri yang terbaik mentadbir urus warga veteran setakat ini. Ketua Kaum Tuai Rumah dan Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK harus mempersiapkan diri dengan tadbir urus kampung serta rumah panjang yang lebih sistematik dan teratur. Menurut penghulu kawasan Samalaju, Man Imba, menerusi Persatuan Tuai Rumah Kawasan Samalaju, perkara tersebut sudah menjadi amalan setiap pentadbiran rumah panjang dan kampung. Semua cara-cara kita berurusan, termasuk minit-minit mesyuarat kita dan akaun JKK kita, supaya ia selaras dan sama, dan supaya apa saja nanti ada keperluan kerjaan, sekiranya contoh audit datang, semua itu adalah seragam. Pada majlis sama, seramai 31 orang tuai rumah menerima sijil pelantikan yang disampaikan oleh Residen Bahagian Bintulu, Datuk Jake Aman Luat. Datuk Jake Aman semasa berucap turut berharap tuai rumah dan ketua kaum terus bekerjasama dengan kerajaan bagi memastikan segala usaha untuk memajukan kawasan mereka dapat dicapai. Selain itu, beliau juga menyarankan agar setiap rumah panjang dapat menyediakan bilik serbaguna untuk keperluan JKKK selain dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan anak-anak rumah panjang khususnya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilakukan. Kalau ada internet line, di situlah kita lebih senang bincang, belajar online dan sebagainya. Memanglah kalau sudah dihaskan bilik khas untuk perbincangan, untuk memusyarat dan sebagainya, memang bagus. Kira ada senang hati lah tengok ada semua tuai rumah ada sijil, mesti mau kerja tolong. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Samalaju, Datuk Majang Renggi. Sekian perkembangan berita dari Sarawak, kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Fi. Hari pertama sesi persekolahan sekolah rendah secara bersemuka di Terengganu berjalan lancar. Perinciannya bersama Nur Azila Ahmad Sani. Silakan. Terima kasih. Suasana pembukaan semula sesi persekolahan di negeri Terengganu hari ini berjalan lancar walaupun dilaksanakan dalam penambahbaikan SOP yang telah ditetapkan mengikut Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Tiada sebarang reaksi kejanggalan di kalangan murid-murid, rata-rata yang ditemui teruja untuk hadir ke sekolah sejak sekian lama bersendirian mengikuti pembelajaran di rumah PDPR. 50% kehadiran murid-murid daripada jumlah keseluruhan dibenarkan hadir bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Kaedah penggiliran murid secara mingguan juga terpaksa dilakukan demi memastikan semua murid-murid berpeluang untuk hadir ke sekolah. Sangat seronoklah bila dapat anak datang kembali ke sekolah. Dia sangat menanti-nantikan sebab baru tahun pertama sekolah dah kena lockdown. Jadi dia nak merasa balik apa yang pernah dia rasa tu. Kami ibu bapa sangat bersetujulah, tapi masih ada rasa takut-takut lah macam tu. Tapi harap-harap sama-samalah kita ikhtiar untuk boleh anak-anak kita ke sekolah kembali. Anak Bang Awal hari ni dengan semangat baru nak sekolah dengan nak jumpa kawan-kawan lama dah. Jadi dia memang bersemangatlah nak ke sekolah. Fenomena air pasang besar disertai hujan dan angin kuat yang melanda di beberapa kampung sekitar Pantai Mengabang Teliput 2014 dan 2017 masih menjadi trauma kepada sebahagian penduduk. Dua insiden besar pada tahun tersebut juga menyebabkan kerosakan dan kemusnahan serta menjejaskan fizikal asal pantai tersebut. Tinjauan kru lewat malam tadi bagaimanapun menunjukkan kawasan tersebut tidak mengalami sebarang ancaman ombak besar ataupun angin kencang.
Namun begitu, beberapa penduduk yang ditemui berkata mereka masih belum mampu melelapkan mata pada waktu tersebut apabila terkenangkan kejadian terdahulu. Menurut penduduknya, Rokiah Ali, siri fenomena air pasang dan disertai ombak besar, hujan serta angin kencang pada musim tengkujuh menyebabkan halaman kediamannya dilimpahi air beberapa kali. Tahun lepas keadaan lagi air siapa di langsung. Bukan langsung ni, lepas ada tiang api. Air besar situ. Air pasang ikut terlepas. Tahun ni memang tak ada lagi. Tak ada lagi ni. Ni baru lagi. Dulu dia mari masa bulan 2 lah. Bulan 1. Tahun ni ya. Hakis tu masa 2014. Jadi trauma tu datang lagi sebab air pasang besar ni berlaku di kawasan ni memang sungguh lah. Ini kalau air pasang besar ni, air memang tinggi lah sini. Air ombak ni sampai ke sana. Belah belakang ni, dapur tempat ubur barang ni memang banyak air. Masuk air kot lah. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Penguasa Kanan Bomba 2, Muhammad Basri Kamarazaman berkata para anggotanya kini sentiasa bersiap siaga termasuk mengadakan rondaan secara rutin di beberapa kawasan tumpuan. Ini termasuklah kawasan pantai perkampungan Mengabang Teliput sehingga ke pantai Seberang Takir di Kuala Nerus. Dan pihak kita meninjau kawasan-kawasan yang berisiko yang untuk berlaku banjir. Sama juga dengan air pasang besar ni, kita membuat tinjauan bersamalah dengan anggota pertahanan awam, dengan pihak polis dan sebagainya lah. Apabila berlaku, terutama sekali berlaku kes air pasang besar dan menyebabkan limpahan seperti tahun lepas lah, seperti di Pantai Miami, kita menasihati pihak polis lah untuk menutup kawasan-kawasan jalan. Fenomena itu diramal berlaku 4 kali sepanjang bulan ini dengan ketinggian ombak dijangka mencecah antara 2.4 meter hingga 2.9 meter. Ayam serama memiliki peminat tersendiri, apatah lagi dengan kecantikan dan kejaguhannya meskipun bersaiz kecil. Tidak hairanlah pencintanya sanggup menghabiskan ribuan ringgit memeliharanya. Ke arah itu, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara serta Persatuan Kesenian Ayam Serama Terengganu menganjurkan pertandingan ayam serama peringkat kebangsaan. Program mendapat 300 penyertaan seluruh negara dengan 6 kategori dipertandingkan. Hampir 277 ayam berjaya dijejak dalam program yang diadakan sehari itu. Bagi pengerusi Ayam Serama Terengganu Muhammad Zulkifli Muhammad Zain, program ini juga secara tidak langsung membantu penternak ayam serama menambah semula pendapatan mereka. Peternak-peternak ayam serama kita ni hilang, boleh katakan hilang pendapatan. Yang hilang pekerjaan, yang dulunya pendapatan sampingan ayam serama ni tak ada pendapatan. Jadi bila kita buat pertandingan ni, lepas daripada ni ada orang yang cari ayam. Jadi bila orang cari ayam untuk game, ayam tu boleh buat main game. Lepas tu, jadi peternak-peternak yang akan dapat pendapatan balik untuk menampung pendapatan dia semula. Peserta yang ditemui berkata hadiah pertandingan bukan fokus utama. Ia lebih kepada memperkenalkan industri ayam serama kepada masyarakat. Jadi saya sanggup datang daripada Perlis adalah untuk satu menyertai pertandingan serama yang diadakan hari ini di Terengganu ni, dan di samping itu untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat yang jauh kan. Jadi secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim untuk menaikkan ayam sama sendiri. Bukan untuk mata untuk menang, untuk dapat ikan hadiah, taklah. Untuk menaikkan kawan-kawan yang dekat sini dan support lah. So bila first start after PKP ni kan naik ramai penyertaan, so luar pun akan nampak, orang luar pun akan nampak dan secara langsung kita membantu menaikkan untuk industri serama ni. Sekian sahaja bahan berita dari Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Terima kasih Nur Azila. Polis Diraja Malaysia PRM masih memerlukan khidmat anggota pasukan gerakan AM BGA Senoi Brak yang mengambil kira kepakaran eksklusif dimiliki mereka, antaranya dalam melaksanakan operasi keselamatan selain mencari dan menyelamat di hutan belantara.
Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata Senoi Perak juga berperanan sebagai pasukan simpanan sebagai persediaan sekiranya berlaku ancaman pemberontakan khususnya di kawasan hutan pada masa sama membanteras aktiviti pemburuan haram dan penyeludupan hidupan liar. Pasukan ini mampu menggalas tugas dengan cemerlang dalam banteras jenayah rentas sempadan di sempadan negara, terutamanya sempadan Malaysia-Thailand bagi kawasan negeri Kedah dan Perlis. Semangat juang, integriti, kerja berpasukan yang tinggi di kalangan Senoi Perak mengurunkan penyeludupan di kawasan sempadan. Dan yang keenam, melalui usaha berterusan, pasukan ini melangkah kejayaan dalam mengesan dan menangkap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti barangan kontraban. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Cameron Highlands Ramli Muhammad Nur. Pembukaan semula sekolah rendah dan menengah di Johor hari ini berjalan lancar. Ia selaras peralihan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN 25 Oktober lalu dengan pematuhan SOP ditetapkan. Esko Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Negeri Mazlan Bucak berkata, kehadiran pelajar 85% menunjukkan keyakinan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Kita tak jangka kita dapat banyak itu, maklumlah kita pun seperti yang saya maklum, kementerian tidak kata orang ni memaksa ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah, terpulang kepada budi bicara mereka. Kalau mereka kena itu langkah itu yang terbaik, mereka hantarlah. Dan hari ini 80% ini satu pencapaian yang menggalakkan, yang baik. Beliau meninjau Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera Johor Bahru. Kemasukan ke sekolah rendah darjah 1, 2 dan 3 ditetapkan sebanyak 50% secara bergilir. Manakala sekolah menengah tingkatan 5, kehadiran 100% dengan pembelajaran dalam talian diteruskan. Penerbit Rancangan Jabatan Penyiaran Johor, Junaidah Alahan, meninggal dunia 12.55 tengah malam tadi di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Erham yang berusia 48 tahun meninggal dunia akibat penyakit sistemik lupus erythematosus SLE yang didapi sejak 21 tahun lalu. Jenazah dimandi dan disebayahkan di Surau At-Taqwa serta selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Ar-Raudah, Taman Mount Austin, Johor Bahru kira-kira 11 pagi. Erham meninggalkan seorang suami dan 4 anak berusia antara 16 hingga 22 tahun. Dikenali sebagai DJ KJ, Erham telah bertugas sebagai penyampai radio Johor FM selama 22 tahun. Inilah mudah. Tidak berkira, tak apa semua. Semuanya dikongsi bersama. Dia tak pernah terlalu, kalau ada apa-apa kita mesti selesai bersama. Gitu je lah. Abang tak boleh nak kata apa lagi. Apa yang terbaik mungkin Tuhan lebih menyayangi dia. Dia adalah seorang pegawai yang bersopan santun dan selalu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan dengan ikhlas lah dan amanah. Biasanya kalau kita bagi dia tak pernah menolak, dan saya rasa kita yang tinggal patut mencontohi beliau. Arwah memang memudahkan kerja dan tak pernah memilih kerja dan sentiasa cuba membuat yang terbaik untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan sehingga di hujung-hujung hayatnya dia, walaupun dia berada dekat hospital, dia masih lagi fikirkan tentang kerja.
Walaupun saya minta dia fokus pada kesihatan. Tugas yang memang sangat baik dan sentiasa ada semangat berpasukan yang tinggi, sentiasa membantu kita bagi kerjasama yang baik dalam setiap tugasan yang kita amanahkan, yang kita dapat. Dia bantu kita, kita bantu dia. Ialah seorang DJ yang memang disenangi ramai. Seorang yang amat berjiwa penyayang, keibuan. Kita banyak membuat program bersama dan beliau sangat disenangi dan mudah untuk buat kerja. Sangat terasa kehilangan beliau. Sekeluarga di lorong Kedah Kampung Cangkat Jong, Teluk Intan dipindahkan selepas kediaman dinaiki air kira-kira 0.3 meter berikutan fenomena air pasang besar awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak menerima maklumat mengenai kejadian itu pada pukul 1.02 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi didapati paras air berada pada paras kira-kira 0.3 meter. Susulan itu satu pusat pembinaan sementara PPS dibuka membabitkan PPS Dewan Orang Ramai Batu Lapan di Cangkat Jong. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sentiasa memantau bagi memastikan barangan keperluan termasuk bekalan makanan mencukupi. Untuk laporan lanjut, kita bersama Rashid Jali di Alustar. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Alustar, di mana sekolah ini dijadikan pusat pemindahan sementara banjir bagi menempatkan 44 keluarga melibatkan 162 penduduk yang terjejas banjir. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ketika ini, saya bersama dengan Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kota Star, iaitu Encik Syahril Nizar Azudin. Baiklah, Cik Syahril, boleh Cik terangkan dari segi kelengkapan, dari segi bekalan makanan kepada penduduk yang terjejas banjir khususnya daerah Kota Star ini macam mana? Okey, terima kasih RTM. Untuk makluman semua, pihak JKM telah pun menyediakan segala kemudahan di PPS Sekolah Menengah Konvent ni. Untuk makluman semua, JKM telah mengedarkan bekalan makanan untuk di sini sebanyak untuk 162 mangsa melibatkan 44 keluarga yang tinggal di sini. Dan keperluan-keperluan asas bagi keperluan mangsa-mangsa bencana di sini telah pun disediakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setakat ini bekalan makanan adalah mencukupi, begitu juga bekalan-bekalan asas kepada mangsa-mangsa yang mendiami PPS di sini. Itu dia tadi Encik Syahril Nizar Azudin, Pegawai JKM Daerah Kota Star. Untuk itu kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih. Silakan. Malang tidak berbau. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun ditemui lemas selepas terjatuh ke dalam sungai. Kejadian berlaku di Kampung Perupuk Yan Kedah lewat petang semalam. Mayat mangsa Muhammad Hafiz Izan Awari ditemui kira-kira 2 km dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Yan, DSP Shahnas Akhtar Haji berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut kira-kira pukul 6.45 petang. Hasil siasatan awal, mangsa bersama ibunya berusia 36 tahun dan kakaknya berusia 9 tahun datang ke rumah nenek mereka di kampung tersebut. Kanak-kanak tersebut bersama kakaknya kemudian pergi bermain di tepi sungai sebelum kakaknya pulang ke rumah dan meninggalkan adiknya bermain seorang diri. Ibu dan kakaknya kemudian pergi semula ke tepi sungai dan mendapati kanak-kanak tersebut tiada di situ dan hanya menemui basikalnya di tempat kejadian. Mangsa dipercayai tergelincir ke dalam sungai sebelum dihanyutkan arus deras. Kementerian
Kementerian Pendidikan KPM menetapkan sekolah yang mencapai kadar 90% vaksinasi lengkap atau lebih bagi pelajar kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran bermula hari ini. Namun, ketika membuat tinjauan di Sekolah Kebangsaan SK Bangsar, mendapati pihak sekolah masih menjalankan sistem penggiliran berikutan masih belum mencapai kadar vaksinasi yang ditetapkan. Harun Afandi Zainal Abidin ada laporannya. Tinjauan saya bermula jam 7 pagi di Sekolah Kebangsaan SK Bangsa mendapati murid mula hadir ke sekolah dengan menaiki van dan bas sekolah serta dihantar oleh ibu bapa mereka. Kehadiran murid-murid ini disambut guru dengan mematuhi segala SOP COVID-19 serta mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka, mengimbas suhu dan penjarakan sosial ketika memasuki sekolah berkenaan. Manakala tinjauan di sekolah menengah di sekitar Bangsa juga masih lagi mengikut sistem penggiliran kerana belum mencapai 90% vaksinasi lengkap. Saya rasa macam seronok dapat sekolah. Kalau tak cuti duduk rumah, kelas online je kan, tak rasa macam tak best. Perasaan saya gembira sikit dapat sekolah sebab duduk rumah pun tak ada dapat apa. Happy juga jumpa kawan-kawan ni. Happy jugalah sebab kalau PDPR tu susah sikit sebab belajar secara online kan. Sebab kalau bersemuka ni senang lah, mudah. Yang penting jaga SOP lah, jaga penjarakan kat sekolah tu, jangan bagi rapat-rapat sangat kan. Pakai mask, sentiasa pakai mask tu je lah. Saya kini berada di salah sebuah sekolah di Kuala Lumpur di mana hari ini bermulanya sesi persekolahan cara penggiliran bagi kumpulan B. Dapat dilihat wajah pelajar yang hadir pada pagi ini begitu ceria kerana dapat kembali ke sekolah secara bersemuka seperti biasa. Namun ada juga ibu bapa yang tersalah jadual dan terpaksa mengambil semula anak mereka. Oleh itu, kepada adik-adik diingatkan supaya jaga SOP bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Hairun Afandi Zainal Abidin, Berita RTM. Saingan Piala Malaysia 2021, Perak FC terus kempunan mencipta kemenangan selepas dikecewakan Kuching City FC 0-1 di laman sendiri dalam aksi kumpulan B malam tadi. Beraksi di Stadium Perak, kedua-dua pasukan saling mengasak kubu pertahanan lawan pada babak pertama. Namun ketumpulan jentera serangan menyaksikan tiada gol berjaya terhasil pada separuh masa pertama. Bersambung babak kedua menyaksikan Kuching City FC dilihat lebih banyak mencipta peluang. Gol tunggal perlawanan hadir pada minit ke-71 menerusi jarangan Muhammad Rafiq Shah Muhammad Zaim. Kemenangan tersebut membolehkan Kuching City FC berada di tangga ketiga kumpulan B, manakala Perak FC di kedudukan tercorot dengan satu mata. Berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, sentiasa patuhi SOP. Kita semua pasti menang. Yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.